Nabi sampai menangis. Wahai Rasulullah, tak boleh nak pergi. Sebab apa tak boleh pergi? Kerana ada satu je jubah. Jubah tu pun tampung jubah dia. Setengah kata 18 tampung dekat jubah dia. Mana miskin. Tapi kalau kita tanya siapa yang paling bahagia, keluarga Nabi paling bahagia. Kenapa? Kerana dia tahu bahawa bahagia itu di saat dia menjadikan diri dia sebagai hamba yang sebenarnya kepada Allah. Itulah bahagia. Abu Hurairah, ya, sahabat Nabi ni bahagia walaupun hidup tak cukup, segala-galanya tak cukup, makan tak cukup, tempat tinggal tak ada. Sayyidina Abu Hurairah mana ada tempat tinggal? Dia duduk di beranda masjid Nabi aja. Kadang-kadang dia keluar di tepi-tepi jalan nak tunjuk dia sedang lapar. Kalau ada sahabat yang kaya sikit, boleh ajak dia pergi makan. Maknanya tak cukup makan. Nabi sendiri, kadang-kadang rumah dia sebulan tak berasak. Tapi kalau kita tanya siapa paling bahagia atas muka dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ya? Makan tak cukup, pakai tak cukup. Ingat ada satu kali tu, ada orang Arab buat majlis kahwin kan. Kemudian orang Arab tu jumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, kami nak buat majlis walimatul arus. Kita sebut bahasa Melayu walimatul urus. Arabnya arus. Arus tu ialah pengantin. Walimah tu kenduri pengantin. Kita uruh kenduri, bukan uruh pengantin. Macam mana? Tapi dua sekali. Tak apalah. Baik. Maka Nabi kata, Arab tu kata, wahai Rasulullah, kami nak jemput puteri kamu, ya, Sayyidatina Fatimah, datang bersama. Maka Nabi balik, Nabi bagi tahu. Bila mana Nabi bagi tahu kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, ya, ada orang Arab nak buat walimatul urus, kemudian nak jemput kamu. Maka dia cakap apa kat baginda Nabi? Dia kata, wahai Rasulullah, sebenarnya mereka nak ajak aku tu, ya, mereka nak tengok penampilan aku. Ya, kerana aku ni tak ada pakaian. Dia ada jubah, dan jubah tu apa? Tampal jubah dia. Nak pergi dengan apa? Maka Nabi menangis. Ya, nak bagi tahu bahawa anak baginda Nabi ni, puteri baginda Nabi ni, kita kalau ada puteri seorang tu, segala benda kita beli, ya. Jubah berapa pasang? Tapi nak katanya Nabi sampai menangis. Wahai Rasulullah, tak boleh nak pergi. Sebab apa tak boleh pergi? Kerana ada satu je jubah. Jubah tu pun tampung jubah dia. Setengah kata 18 tampung dekat jubah dia. Mana miskin. Tapi kalau kita tanya siapa yang paling bahagia, keluarga Nabi paling bahagia. Kenapa? Kerana dia tahu bahawa bahagia itu di saat dia menjadikan diri dia sebagai hamba yang sebenarnya kepada Allah. Itulah bahagia. Kerana bahagia bukan di mulut, bahagia bukan di wajah. Berapa ramai orang yang senyum wajahnya tetapi hatinya derita. Berapa ramai orang yang menangis pada wajahnya tapi hatinya bahagia. Betul tak? Ni dah banyak kali saya ulang kan. Seorang ibu pergi ambil exam anak dapat 10A, menangis dia. Kerana apa? Kerana hatinya penuh dengan bahagia. Tapi ada orang senyum kat kita tapi hati penuh dengan derita. Kerana bahagia bukan pada wajah yang senyum. Bukan pada mulut yang bicara manis, tapi pada hati. Hati yang mana? Hati yang beriman pada Allah. Sebab tu tadi saya dengar akak sebut tadi kan. Akak sebut tadi. Kenapa kita perlu merajuk? Umur-umur yang macam ni nak merajuk lagi? Buat malu je kan. Kerana apa? Kerana sebenarnya kita merajuk ni sebab kerana kita masih tahu bahawa kerana kita masih tak pandai nak beza antara kita dengan Allah, kita dengan manusia. Kalau hidup kita dengan Allah bahagia, kenapa kita perlu merajuk? Orang nak cakap apa, cakap je lah. Orang nak kata apa, kata je lah. Orang nak buat apa, buat je lah. Janji kita dengan Allah selesai. Itulah bahagia. Orang bahagia tak merajuk. Kenapa merajuk ni? Terlalu bahagia. Pelik. Okeylah, sikitlah situ ya, saja-saja santai-santai. Tapi kalau nak merajuk je lah. Ada pakcik tu dekat Termeluh ke? Pakcik tu kan. Dia kata you nak down je lah. I tak down. Jadi kalau you nak merajuk je lah. I tak merajuk. Ya. Tak apalah tu sedikit. Kerana sebenarnya saya sama, tuan-tuan dan puan-puan sama. Sebenarnya kita semakin hari semakin minta Allah Ta'ala matangkan hidup kita. Apa makna hidup yang matang? Hidup yang matang ialah hidup yang tak kisah baik dan buruk, janji kita dengan Allah selesai. Kita sakit, tak ada masalah. Kalau Allah redha dengan kita, daripada sihat Allah murka. Tapi kalau sihat Allah redha, itu lagi baik. Kita susah ke kita senang, kita tak kisah. Kalau susah itu Allah redha dengan kita. Berapa ramai sahabat Nabi susah. Nabi sendiri susah, tapi Allah redha. Redha Allah itulah bahagia.
Kerana matinya dia, bila-bila masuk kubur dia jadi taman syurga. Tidak ada nikmat yang paling membahagiakan kita. Okey, saya baca lagi ya. Ini kerana Allah adalah asal wujud dirinya. Kebahagiaan manusia sebenarnya di mana? Di saat dia memakmurkan hubungan dia dengan kepada Allah. Dengan solatnya, dengan baca Qurannya, dengan zikirnya, itu memakmurkan hubungan dengan Allah. Dengan bangun malamnya, dengan puasanya. Kerana apa? Kerana Allah adalah asal wujud dirinya. Dan hakikat segala hakikat kewujudan. Ni ayat. Tanpa diciptakan oleh Allah, maka tiada kewujudan makhluk, termasuklah diri insan. Tuan-tuan, benda yang paling bahagia pada diri kita ialah Allah cipta kita dan kita ada. Inilah bahagia. Dengan adanya kita inilah kita boleh solat. Dengan adanya kita boleh sujud pada Allah. Dengan adanya kita ni kita boleh baca Quran Allah. Dengan adanya kita ni kita boleh sembah Allah. Dengan adanya kita ni kita boleh berzikir pada Allah. Dengan adanya kita ni kita boleh masuk syurga Allah. Tak bahagia. Rupanya bahagia ni kita dengan Allah. Bila mana kita bahagia dengan Allah, kita boleh bahagiakan orang lain. Kalau kita sendiri tak bahagia, macam mana kita nak bahagiakan orang lain? Kita kena jadi suami yang bahagia. Macam mana suami yang bahagia? Suami yang jaga solat, suami yang baca Quran, suami yang berpuasa sunat, suami yang bangun malam, suami yang banyak zikir. Maka suami ni Allah akan bahagiakan dia. Dengan bahagianya suami itu, dia boleh bahagiakan isteri dia. Isteri yang bahagia, isteri yang solat, isteri yang tutup aurat, isteri yang taat pada suami, taat pada Allah, taat pada Rasul, maka isteri ni bahagia. Maka suami dan isteri yang bahagia ni akan membahagiakan anak dia. Okey, insya-Allah ya. Dah faham makna bahagia. Maka semakin banyak kita menjauhi daripada Allah, semakin kita menempuh jalan derita. Maknanya semakin jauh kita dengan Allah, semakin jauh kita dengan bahagia, semakin dekat dengan derita. Sebab tu kita tengok orang yang jauh dengan Allah, dia tak solat, dia suka mengumpat, dia berjudi, apa macam-macam lah, dia minum arak. Cuba tengok dia tu bahagia atau tak bahagia? Tak bahagia dia. Kita tengok artis-artis barat yang kita kata kaya-kaya, bilioner tu, akhir sekali bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Dia jutawan, kenapa bunuh diri? Kerana dia tak bahagia sebenarnya. Kerana bahagia bukan pada duit yang banyak. Korun bahagia tak korun? Tak apa, setakat tu dulu. Kita baca dulu. Dia tahu dia cerita banyak sangat. Baik, maka fitrah insan sebenarnya ialah keinginan untuk hubungan kepada Allah. Di sini sebenarnya. Asalnya kita kata fitrah manusia ni nak bahagia. Tapi sebenarnya kita lihat di sebalik yang tersirat tu, sebenarnya fitrah manusia ni dia nak berhubung dengan Allah. Kerana itulah kemuncak ketenangan jiwa dan kemuncak keseronokan sedang manusia hidup dengan jiwanya sebelum dengan jasadnya. Saya ulang lagi sekali. Fitrah manusia ni sebenarnya ialah keinginan untuk hubungan kepada Allah yang menciptanya. Sebab tu orang kafir ni, walaupun dia kafir, apa makna kafir? Dia tak percaya Allah. Ataupun apa makna kafir? Dia syirikkan Allah. Apa makna kafir? Macam-macam lah makna dia. Kafir Yahudi lain, kafir Nasrani lain, kafir Majusi lain. Kan macam-macam jenis kafir. Kafir Buddha lain, kafir Hindu lain. Tapi kafir ni pada hakikatnya ialah dia tidak percaya pada Allah. Tapi dia nak bertuhan. Pelik. Sedangkan tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau kamu tidak percaya pada Allah, Tuhan mana lagi yang kamu nak cari? Sedangkan Tuhan hanyalah Allah. Tapi dia pilihlah Tuhan dalam bentuk pokoknya, dalam bentuk lembunya, dalam bentuk monyetnya, macam-macam. Kenapa? Kerana asal diri manusia ni dilahirkan atas nama fitrah. Apa makna fitrah? Ingin berinteraksi dengan Tuhan, dengan pencipta. Kerana apa? Kerana berinteraksi dengan Tuhan dan pencipta inilah, itulah hakikat ketenangan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita berinteraksi dengan isteri dan suami, kadang-kadang tidak tenang kan? Ya, pernah tak suami buat perempuan tak tenang? Pernah. Sama lah. Isteri pernah tak buat suami tak tenang? Lagi pernah. Tak adalah. Saya tambah berkata. Betul. Pernah tak anak-anak buat kita tak tenang? Pernah. Pernah tak kita buat anak kita sendiri tak tenang? Pernah juga. Lepas ni jumpa mama. Sudah tak tenang dah dia. Dia kata kenapa? Lepas ni jumpa. Kenapa? Dia tak tenang dah. Berapa banyak kita buat orang lain tak tenang, orang lain buat kita tak tenang. Sebab itulah hanya Allah membuat kita tenang dan kita tenang dengan Allah. Sebab tu saat paling tenang bila saat paling tenang? Solat. Tahu pun kan? Apa makna solat?
Solat ni ada sok dengan lam. Kalau kita belajar solat ni, perkataan bahasa Arab ni, dia punya indahnya, dia punya tersurat dan tersirat dan luasnya. Mana-mana perkataan yang ada huruf sok dengan lam dalam perkataan tu. Sok dengan lam. Maka perkataan tu adalah dua pihak. Dua pihak. Ya. Contoh dalam bahasa Arab, kita bertolak daripada satu tempat sampai kepada satu tempat. Apa makna sampai? Sampai tu dia kata wasala. Ada sok dengan lam. Maknanya daripada satu tempat ke tempat yang kedua. Daripada tempat kita bertolak ke tempat yang destinasi yang kita tuju. Ada perkataan sok dengan lam, itu ada dua pihak. Silaturrahim. Ada silah, sok dengan lam. Tak apalah, biar kalau tu banyak lagi saya cerita, tapi nak ceritanya bila mana solat ada sok dengan lam, berarti kita ada hubungan kita dengan satu pihak yang lain, dan pihak yang itu adalah Allah yang mencipta kita. Itulah bahagia. Sebab tu orang yang paling bahagia, dia bangun di saat dia hanya dia dengan Allah. Bila? Qiyamul Lail. Tahajud. Sebab tu manusia paling bahagia di akhirat nanti, ada seorang awliya Allah. Ni cerita awliya. Cerita awliya ni cerita iktibar. Nak terima, tak nak terima, sudah. Sebab perkara berkait dengan wali-wali Allah ni, dia ada satu bab namanya karamah. Karamah ni apa makna karamah? Khariqul adah. Benda yang menyalahi adat. Kalau kita fikir dengan akal kita, memang dia tak logik. Tak logik itulah karamah. Kalau logik, itu bukan karamah. Dia naik, berjalan atas air, atau duduk di atas air dengan sampan. Itu biasa. Tapi kalau duduk di atas air, tak ada sampan. Tak ada apa-apa, duduk gitu saja. Itulah pelik. Logik tak logik. Itulah karamah. Jadi ada seorang awliya ni, dia buat amalan dia banyak. Tapi bila dia meninggal, ya, anak-anak murid dia, sahabat-sahabat rapat dia, bermimpi. Dia kata, apa yang berlaku kepada dirimu di alam barzakh? Dia kata, alhamdulillah, Allah layan aku dengan baik. Tapi ada satu sebab saja. Bukan sebab aku baca Quran banyak, bukan sebab aku ni sedekah banyak, bukan sebab aku ni ilmunya banyak, bukan sebab aku ni wali Allah, sebab beberapa rakaat yang aku bangun pada waktu malam. Ya, rakaat-rakaat yang kita bangun pada waktu malam, itulah saat paling membahagiakan kita dunia dan akhirat kita. Kenapa? Kerana hanya kita dengan Allah. Allah ni dia nak hanya kita dengan dia. Walaupun solat jemaah tu memang antara solat yang dikatakan menjadi keutamaan dalam kehidupan kita, tapi yang paling utama ialah di saat kita dengan Allah. Sebab tu kena ada waktu, tuan-tuan. Ada waktu. Ya, tuan-tuan pilihlah waktu tuan-tuan sendiri, tapi hanya tuan-tuan dengan Allah. Syekh saya bila mana dia didik, dia bimbing kita, sampai satu masa dia cakap apa pada kita? Dia kata, ha anta wa rabbuk. Sekarang kamu dengan Tuhanmu. Kamu berjalan dah. Kamu bawalah dirimu. Ya, setelah kita duduk dengan dia 20 tahun. Ya, saya dengan syekh saya sampai sekarang, tapi dah 23 tahun. Saya duduk dengan syekh saya ni, dibimbing sampai sekarang kena marah lagi. Umur dah 40 lebih dah. Kadang-kadang kena marah, dia datang, dia tengok, kena marah. Kan, maknanya kita ni rupa-rupanya, kita ni kan, kita ni manusia. Manusia ni kan pelupa. Manusia kan kadang-kadang lalai. Manusia kan kadang-kadang tersilap. Cuma kita ni dah umur macam ni, kadang-kadang kita tak terasa kita tersilap. Kita rasa kita betul aja, ya. Tak perasan. Sebab tu kita perlu pembimbing. Namanya murabbi, namanya mursyid. Murabbi, mursyid. Saya banyak kali saya cerita. Saya ulang lagi sekali. Kita ingat kita dah okey dah kan. Saya masa ni saya dah banyak kali saya ulang. Saya nak cerita lagi sekali. Nak katanya, oh, macam ni rupa-rupanya kita dengan seorang pembimbing. Ya, saya pergi ke Terengganu. Ni dah banyak kali saya cerita. Pagi tu saya dengan seorang ustaz tu, saya kata, ustaz, kita duduk di rumah homestay. Syekh duduk situ juga. Dia ambil homestay yang besar, ada 3 bilik. Syekh ada 1 bilik dengan orang rumah dia. Kami itu. Jadi saya pakat dengan ustaz tu pergi belilah nasi pagi tu kan. Kat Terengganu kan cari nasi dagang apa semua pagi-pagi dengan kuih dengan apa, bawa balik. Ni untuk Syekh. Kita pun bagi tahu Syekh. Ni untuk Syekh dengan orang rumah. Silalah makan semua sekali. Sebab Syekh ni, saya tengok kejap dia keluar, dia masuk. Dia keluar, dia masuk. Saya tak tanya. Kemudian kami bagilah ni untuk keluarga ustaz ni untuk keluarga saya. Kemudian saya dengan ustaz tadi, ustaz kita makanlah dulu. Ya, dia orang duduk dalam bilik lagi ni. Saya pun makan. Syekh pun duduk keluar. Kata Syekh buat apa? Saya kata, aku buat teh. Untuk siapa? Tak apalah, teh kami dah siap semua. Tak apa. Yang kau buat tu untuk aku. Ni aku buat ni untuk orang rumah aku, dia kata. Tak apalah, kita pun tak apa. Kemudian dia duduk keluar, dia pun tengok saya dengan ustaz tu duduk makan. Dia pun datang. Dia kata, mana anak-anak kamu? Dia kata ada dalam bilik masing-masing. Dia dah makan belum? Belum lagi. Habis yang kamu makan ni? Yang kamu makan ni? Ialah
Kita orang dah beli semua, dah siap semua, kita makanlah. Ni salah kamu buat ni, dia kata. Salah. Kamu sebagai seorang suami, kamu kena pastikan isteri kamu, anak kamu dulu dah makan, dah selesai, baru kamu makan. Berhenti kamu makan. Memang dia marah semua, muka dia merah. Berhenti. Saya dengan ustaz tu malu-malu, berhenti. Habis buat macam-macam mana, Syekh? Kamu pergi panggil anak isteri kamu, dia bawa dia keluar, okey, hidang kat dia makan, biar dia makan selesai dulu. Ni tanggungjawab kamu, Allah akan tanya kamu akhirat nanti. Oh, macam ni rupa-rupanya. Nak cakap yang umur macam ni pun kena marah juga. Maknanya kita rasa okey dah kan, kita dah pergi beli, kita dah pergi letak, pandai-pandai lah. Kita pun lapar juga kan. Salah juga. Salah. Macam kita suami, tuan-tuan kan, kita pergi keluar dengan kawan-kawan kita, dekat kedai yang mewah-mewah tu kita makan, ya Allah, suka-suka seronok. Isteri kita kat rumah tu macam mana? Dengan anak-anak kita. Maka apa yang kita makan tu, kita kena bungkus bawa balik. Bagi kat dia makan. Allah tanya kita. Oh, macam tu punya. Macam tu lah. Suami-suami kat luar, jangan main-main. Kita pergi seronok dengan kawan-kawan kita, makan roti canai lah, banjir lagi lah. Isteri kita bawa balik roti kering lah, contohnya. Jangan. Syekh marah kat saya. Oh, macam ni rupanya. Macam tu lah. Nak kata hidup kita ni. Okay, insyaAllah ya. Ya. Jangan. Isteri ni. Ni amanah ni. Allah akan tanya kita ni. Maka macam mana kalau suami yang sikit lempang, sikit sepak, sikit, oh macam mana, subhanallah. Kita tak terfikir macam mana Allah akan kata dia. Manusia yang paling pengecut atas muka dunia, Syekh saya kata, manusia paling pengecut, dayus atas muka dunia, paling pengecut ialah lelaki-lelaki yang pukul isteri dia. Ini paling pengecut. Dia mulut dia macam ni, ustaz, mulut dia laser. Laser dulu kan aku terima nikahnya, terima jalan laser tu. Kan? Okeylah, setakat tu lah. Tapi sebenarnya bila mana kita berinteraksi dengan Syekh ni, dia ajar kita dengan Allah. Kamu sekarang masalahnya yang kamu buat ni, kalau Allah tanya kamu boleh jawab tak? Tak boleh. Tak boleh kamu selesai urusan kamu dengan Allah. Macam mana? Bahagiakan anak isteri kamu. Bahagiakan mereka. Dengan apa? Dengan makan dan minum mereka. Jaga makan minum mereka. Mereka sudah senang, sudah bahagia. Kenyang kan? Okey, kamu makanlah. Kamu nak makan. Saya masa sampai sekarang saya ingat. Ingat apa? Bukan ingat yang tu, ingat kena marah. Kadang-kadang dia tengok kita. Dia tengok. Sudah. Kita takut dah. Kenapa ada benda kita buat? Kita tahulah. Okey, selesai. Nak bagi tahunya bahawa kehidupan kita ni, Allah, iaitu hubungan kita dengan Allah. Kerana kemuncak ketenangan jiwa dan keseronokannya. Sedang manusia hidup dengan jiwa. Hidup kita sebenarnya dengan ini ya. Kita bukan hidup, saya cakap ni bukan menafikan segala yang lain. Jangan salah faham. Ya. Tapi hidup manusia dengan sebenar-benar yang pertamanya ialah hidup dengan jiwa, bukan dengan jasad. Pada hakikatnya. Kalau jiwa ni tenang, insya-Allah jasad dia akan jadi tenang, senyum, gembira, seronok. Tapi kalau jiwa rosak, jiwa dia tak tenang, maka seluruh zahir ni tak jadi apa. Tapi ada orang dunia akhir zaman, dia lebih suka hidup dengan rupa tanpa jiwa. Rupa, subhanallah, depan orang, subhanallah, dengan apa, beling-beling apa. Macam-macam rupa, tapi jiwa dengan penuh derita. Kenapa? Kerana mereka sedang memutuskan hubungan dengan Allah. Sebab apa? Sebab mereka hiyah muka mereka, hiyah badan mereka, kemudian mereka tonjolkan depan orang yang bukan mahram. Mereka sedang memutuskan hubungan dengan Allah, tapi mereka menzahirkan diri pada zahirnya. Cuba tengok. Ya, pakai baju ketat, pakai itu, pakai ini, color rambut, mudah tunjuk pada orang. Terhenjuk-henjuk atas pentas. Menunjukkan mereka tu penghibur. Macam mana boleh penderita menjadi penghibur? Berapa ramai penghibur-hibur atas muka dunia yang kita gelar ni lah penghibur-penghibur. Ya ke dia penghibur? Diri dia sendiri pun dalam derita. Macam mana orang boleh menghiburkan orang lain, dia dalam derita, dia dalam kesedihan? Macam mana orang boleh mengembirakan orang lain, dia sendiri dalam kesedihan? Mana kita tahu? Mana ustaz tahu dia derita? Kaedahnya tuan-tuan, bila mana dia memutuskan hubungan dengan Allah, maka dia dalam derita. Atau dia sedang menuju derita. Minta maaflah tuan-tuan sekalian. Kita bukan nak banding-banding ataupun nak cakap ada mereka yang lebih baik daripada kita. Tuan-tuan, ada satu grup ni, kahwin cerai. Itu je cerita dia. Tapi dia zahirkan diri dia penuh dengan apa? Kegembiraan, kebahagiaan, kemewahan, apa?
Kemasyhuran. Majlisnya, TV tayang majlis tu. Bahagianya dia. Betul ya? Kita puan-puan pernah masuk TV sebab kahwin? Pernah? Pernah masuk TV sebab dapat anak? Tak pernah? Saya pun sama. Tak pernah. Tapi orang dapat anak masuk TV, dapat ini masuk TV, kahwin masuk TV, buat majlis masuk TV, akhir sekali cerai. Di mana bahagianya? Dan sebab jodoh dia tak panjang, Ustaz. Dia jodoh tu satu hal juga, tapi sebab musabab yang membawa kepada jodoh tak panjang tu. Apa dia? Suami dan isteri memutuskan hubungan dengan Allah. Contoh, samalah kita pun. Cuba tanya yang bercerai tu, biasanya yang tak solat, biasanya yang dedah aurat, biasanya yang tak jaga hubungan suami isteri, biasanya yang pergaulan bebas, terlalu bebas sangat. Ya, jumpa kawan ni buat majlis, subhanallah, ni pergi salam dengan isteri yang ni salam dengan suami yang ni berpeluk yang ni duk suka hilai dengan yang ni. Yang tu lah yang kejap-kejap hilang habis kebahagiaan. Kenapa? Kerana benar-benar itu semuanya memutuskan hubungan dengan Allah, menjauhkan diri dengan Allah. Maka di saat kita menjauhkan diri dengan Allah, di saat itulah kita sedang menuju jalan derita dan memutuskan kebahagiaan. Okey, insya-Allah boleh ya? Kerana bahagia itu di jiwa. Jiwa ni ada tempat pandangan Allah. Jiwa ni tempat hubungan dengan Allah. Lepas tu iman Allah, banyak kali kita ulang, iman Allah letak di mana? Di hati. Kan? Takwa Allah letak di hati. Sabar Allah letak di hati. Kenapa? Kerana hubungan Allah ni di sini sebenarnya. Okey, maka perkara yang menerangkan tentang hubungan kepada Allah adalah agama Islam. Jadi orang tanya, macam mana saya nak menghubungkan diri saya dengan Allah? Allah telah letak kepada kita satu cara hidup, iaitu namanya Islam. Oleh yang demikian, ramai ulama menjelaskan makna fitrah dalam hadis ini ialah Islam. Jadi makna kedua yang membawa kepada bahagianya dalam makna fitrah itu ialah Islam. Maka sesiapa yang hidup dengan Islam, cara berpakaian, cara berkeluarga, cara berhibur, cara berekonomi, cara bermasyarakat, cara segala-galanya, maka dia akan bahagia. Ya. Kalau orang kata tu, Ustaz, orang Islam tak bahagia. Sebenarnya dia orang Islam tapi dia tak hidup dengan Islam. Maka sebab tu dia tak bahagia. Macam kita kata tadi lah, dia suami yang Islam, isterinya Islam, tapi suami melayan isteri dengan cara tidak Islam. Isteri melayan suami dengan cara tidak Islam. Maka inilah yang menyebabkan dia derita. Dia tidak bahagia. Tuan-tuan, kita nak bagi tahu, di mana tempat yang paling bahagia dalam hidup kita? Di rumah kita lah. Dengan siapa? Dengan isteri dan anak-anak lah. Dengan ibu dan ayah. Tapi kalau rumah itu tidak membahagiakan kita, rumah mana lagi akan bahagiakan kita? Kalau duduk dengan isteri pun tak bahagia, duduk dengan suami pun tak bahagia, duduk dengan anak-anak tak bahagia, dengan siapa lagi kita nak duduk untuk bahagia? Ada baru dulu ada, tapi saya nak cerita sebab bahagia ni kan. Ada baru ni ada anak murid saya, dia orangnya cerdik, doktor. Dia datang jumpa, Ustaz, tolong nasihat saya. Dia datang, dia suami isteri, dia datang. Suami ni suka pukul isteri dia. Suami ni doktor. Kok dia boleh rawat kok, dia pukul dia rawat. Saya cakap terang-terang sebab dia anak murid kita kan, kita cakap terang, tak kira lah dia doktor ke dia apa. Saya kata, awak ni suami paling pengecut di dunia ni. Sebab awak pukul isteri ni. Tapi dia kata kenapa pukul? Dia sebab mulut dia lah ni, mulut dia ni. Dia doktor juga, mulut dia banyak. Doktor sama doktor, mulut dia banyak. Tapi kita nak bagi tahunya bahawa apa saya nak sebut, ada satu benda tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu saya cerita yang tu. Bukan nak cerita yang tu sangat. Allah, apa tadi saya sebut awal-awal tadi? Lupa pula dah. Tak apalah dulu. Dia ada dulu, tak ingat nak buat macam mana. Jadi saya bawa ke sini dulu. Nanti lepas tu saya cerita balik. Oleh yang demikian, ramai ulama menjelaskan makna fitrah dalam hadis ini adalah Islam, iaitu setiap anak Adam lahir dalam keadaan ingin beragama dengan agama Islam. Kerana Islam yang menjelaskan jalan sebenar menuju ke hubungan kepada Allah. Islam adalah jalan yang sebenar menuju hubungan kepada Allah, yang mana ianya merupakan hakikat kebahagiaan insan yang hakiki lagi abadi. Cuma kita diganggu, ni masalahnya. Cumanya kita diganggu oleh gangguan dalaman yang mengelirukan kita. Kadang-kadang datang dalam dalaman hati kita ni yang mengelirukan kita, dan persekitaran luaran yang mengajak kita mencari bahagia-bahagia yang palsu. Maka bermulalah pencarian insan tentang makna bahagia yang palsu. Dia rasa bahagia itu ada pada apa? Ada pada harta. Semata-mata, tuan-tuan ya, semata-mata.
Jangan kata menafikan harta, tidak. Ada orang dia rasa dengan nama dia masyhur, dia jadi selebriti, tu dia bahagia. Semata-mata. Bukan menyalahkan jadi selebriti, tak salah. Ya, sebenarnya hidup ni dia bukan salah pada benda, dia salah pada diri kita. Contoh pangkat, salah tak pangkat besar? Mana ada salah? Habis yang salahnya, dia tu yang lupa diri dengan pangkat dia. Harta salah tak harta? Mana ada harta tu salah? Nabi Sulaiman kaya raya. Kenapa Allah bagi harta yang begitu kaya kepada nabinya dan rasulnya? Karena harta itu tidak salah. Yang salahnya, harta tu duduk pada siapa? Kalau duduk pada Korun, ini memang menjadi masalah. Tapi kalau duduk pada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud kan raja. Jadi salah tak menjadi raja? Tak salah. Sebab tu kita pun jadi raja sehari cumanya. Raja sehari. Okey ya? Salah tak? Tak salah. Ada raja yang sebenar saman kita kemana raja sehari pakai tanjak, pakai ni. Tak salah. Salahnya pada diri kita kalau merasai sentiasa raja. Kerana raja sebenarnya yang lain. Okey, boleh ya, insya-Allah ya. Itu menjadi mencari bahagia yang palsu. Maksud sekarang orang tunjuk dia bahagia kan. Dia tunjuk rumah dia. Dia tunjuk kereta dia. Dia tunjuk barang kemah dia. Dia pakai ni. Dia tunjuk ni. Dia tunjuk ni. Yang ni. Rantai apa sekarang ni nama dia? Rantai gajah. Betul kan? Emas yang rantai gajah tu. Besar tu. Tak tahu? Tak ikut perkembangan ke macam mana? Betul. Baguslah akak-akak semua ni. Tak terpedaya dengan dunia. Saya tengok dia scroll kan? Scroll. Sekarang ni rantai emas, rantai gajah nama dia. Yang besar-besar ni. Pakai kat leher ni. Betul, orang beli. Orang pakai. Kemudian buat live dalam TikTok. Dia rasa itulah bahagia. Tapi dulu kan orang kaya dia tak tunjuk duit dia kan. Tapi sekarang kita tengok dia buat live lah. Dia letak duit dia. Subhanallah. Tak ada orang curi ke? Seorang je. Dia nak tunjuk dia bahagia lah. Maknanya kalau itu yang kita faham bahagia, itu bahagia yang palsu. Bukan menafikan yang tu ya. Jangan salah faham ni. Ya. Yang kata kalau macam tu kita hidup miskin je lah. Tak, jangan. Mana boleh hidup miskin? Kalau hidup miskin nak derma macam mana? Kalau hidup miskin nak bantu anak yatim macam mana? Kalau hidup miskin nak sedekah macam mana? Jangan. Kalau hidup miskin nak bayar zakat macam mana? Okey, insya-Allah ya. Jangan salah faham. Tapi kalau kita faham itulah semata-mata bahagia, itu bukan. Kerana bahagia bukan dari luar, bahagia dari dalam. Diri kita sendiri. Jangan mencari bahagia pada suami, cari bahagia pada diri kita. Kadang-kadang dia bahagiakan diri kita. Hidup sibuk nak cari bahagia pada orang lain. You kena ingat ayat macam kita kan. You kahwin dengan I akan bahagiakan you. Dia sendiri pun derita. Dia nak bahagiakan orang. Okey, selesai insya-Allah ya. Seronok kitab ni, seronok saya baca kat Masjid Negeri. Nanti khatam kita tu sambung je ni boleh. Allah. Dari sini kita faham kerana manusia tadi saya terlepas pandang tadi. Maka bermulalah pencarian insan tentang makna bahagia yang palsu di tempat yang bukan tempatnya. Ini satu. Satu, kita kena faham apa makna bahagia yang sebenar. Yang kedua, di mana tempat yang kita nak cari. Ya, ada manusia ni dia faham makna yang bahagia yang palsu di tempat yang salah. Lalu dia pun kecewa, derita dan akhirnya sengsara. Ya, dia rasa dia bahagia, apa dia boleh? Ada orang dia faham bahagia tu di kelab-kelab malam. Dia pun pergi dah, seronok, balik-balik. Apa ya? Balik-balik mabuk, balik-balik pening. Ada dia rasa bahagia pergi mana? Pergi berjudi. Habiskan duit, bahagia dia, happy dia. Senang dia, boleh dapatkan berjudi. Balik-balik dia pukul isteri, dia pukul anak-anak, dia marah apa-apa. Itu bukan bahagia. Salah. Itu bahagia yang palsu, betul tak? Itulah. Sebab tu kalau kita dalam rumah kita pun tak bahagia, kita pergi ke Langkawi pun tak bahagia. Betul. Pergi London pun tak bahagia, kat rumah sendiri pun tak bahagia. Keluar bahagia, balik-balik tak bahagia pula, dah dalam rumah pun tak bahagia. Duduk dalam rumah tak bahagia, dia pun keluar pergi cari bahagia. Di rumah derita, keluar cari bahagia kat luar, balik kepada derita pula. Okey ya? Tapi alhamdulillah saya suka mengajar di sini banyak kali seorang sebab cepat faham. Saya tengok wajah-wajahnya cepat faham. Betul. Cepat aja faham. Mudah faham, cepat dan mudah faham. Dari sini kita faham
Kenapa manusia kecewa dalam kehidupan dunia? Ya. Sebab tu kita kadang-kadang, kenapa kita perlu kecewa? Contoh, dia nak kat kita, kemudian dia tak nak dah. Tak perlu kita kecewa. Bukan you dulu cinta kat I, sekarang kenapa tak cinta, I kecewa? Tak perlu kecewa. Kerana kita sendiri pun mampu membahagiakan diri kita kan. Dengan Allah, bukan dengan diri kita. Jangan salah faham pula. Ya, I boleh bahagia dengan diri I sendiri. Tak. I boleh bahagia dengan Allah. Kalau you nak tinggalkan I, you tinggalkanlah. I ada Allah. Apa tu Ustaz Farhan kan? Ustaz Farhan, Ustaz Kamalul Hasham. Ya. Kita ada Allah. Cukuplah Allah untuk diri kita. Tapi kita ni kalau dah ada Allah, Allah nak kita ada isteri. Allah nak kita ada anak. Allah nak kita ada saudara se-Islam. Jangan kata I dah cukup I dengan diri I, itu wali. Ada juga wali dia duduk dengan diri dia, hanya dia dengan Allah, duduk dalam gua-gua. Wali ni ada dua. Ada wali yang memang Allah tak nak dia keluar daripada gua tu. Kerana dia berzikir, dia itu dengan zikir dia lah, kampung tu jadi aman. Dengan ibadah dia lah, kampung itu selamat. Tapi ada wali yang Allah masyhurkan dia duduk dengan masyarakat. Kan? Imam Junaid Al-Baghdadi, Ibrahim bin Adham tu, dia daripada raja, dia jadi wali, dia asingkan diri dia. Tapi ada imam-imam yang Imam Ghazali, wali. Imam Nawawi, wali, tapi dia duduk dalam masyarakat mengajar manusia. Kerana ada benda-benda yang Allah minta. Tapi bahagia kita bukan dengan diri kita sendiri, tapi bahagia kita dengan Allah. Baik, dia rasakan bahawa dia sedang dilahirkan dalam syurga yang memang tempat bersenandung dan hanya untuk mengikut syahwat semata-mata. Ada orang ni dia sangka dia lahir atas muka dunia. Dia begini, Ustaz, saya ni dah banyak hubungan dengan Allah, tapi kenapa saya kadang-kadang sedih juga? Dia begini, sedih itu bukan menafikan bahagia. Betul ya? Sedih ni bukan menafikan bahagia. Bahagia adalah bahagia, sedih adalah sedih. Dalam keadaan kita bahagia, kita kehilangan mak, sedihlah kita. Ya. Dalam keadaan kita bahagia, kita kehilangan isteri, sedihlah kita. Isteri meninggal maknanya. Suami meninggal, sedihlah. Tapi bahagia kita dengan Allah, bukan bahagia kita dengan isteri dan dengan suami. Jangan kata saya ni sedih juga, tapi hubungan saya bangun malam tiap-tiap malam, tapi kenapa saya sedih juga? Sedih adalah sedih. Di saat kita sedih, sedihlah. Kerana itulah dunia. Kerana dunia ada sedih, ada gembira. Dunia ada sakit, ada sehat. Selama mana dunia, dia akan ada sakit. Ni kenapa Ustaz? Sebab tu berapa ramai orang sakit bahagia. Kenapa dia bahagia? Kerana dia tahu dengan sakit dia itu, Allah gugurkan segala dosa dia. Tak bahagia. Tapi kita salah faham dengan sakit. Berapa ramai orang ni, daripada sehat, baik dia sakit. Ya ke? Sakit mulalah nak bangun malam, sakit mula nak baca Quran, sakit mula nak berdoa. Masa sehat, jangan. Sakit mulalah nampak masjid. Baik sakit daripada sehat. Bahagia tak bahagia? Okey ya? Macam mana? Cuba duduk renung sekejap. Aku ni bahagia tak? Kan? Okey ya? Baik, seterusnya. Jadi jangan faham kita lahir atas muka dunia ni di syurga. Kita bukan di syurga. Kalau syurga, sentiasa bahagia dan tak pernah ada derita. Kalau syurga, sentiasa gembira, tak akan rasa sedih. Kalau syurga, sentiasa sehat. Kalau syurga, sentiasa senang. Itu syurga. Tapi dunia ni bukan syurga. Dunia ada tempat untuk kita menuju syurga. Maka kalau kita bahagia, tiba-tiba sedih, biasa. Lepas tu kada Syekh, saya tanya Syekh, aku rasa nak menangis dah. Engkau menangis je lah di saat kau rasa ingin menangis. Dan di saat kita ingin rasa menangis, menangis sungguh-sungguh. Jangan menangis main-main, buat-buat menangis. Jangan. Di saat kita rasa nak menangis, kita menangis betul-betul. Kerana selepas menangis tu rasa penuh ketenangan. Semua rasa, saya pun rasa. Saya cerita kadang-kadang saya rasa nak menangis, saya berhenti tepi jalan, saya menangis dulu. Jangan bawa tangisan kepada anak isteri kita di rumah. Kan? Ni menangis balik kongsi dengan isteri kat rumah. Menangis juga dia, kesian kat dia. Dia menangis sebab apa tak tahu. Sebab kita menangis. Ya, kita menangis sebab dosa kita banyak. Kita sebagai suami, isteri ni, anak ni, semua tanggungan kita. Kalau Allah tanya kita akhirat, aku lepas tak? Masalah aku sendiri pun boleh tentu lepas. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan ya, kita ni kalau Allah tanya masalah kita sendiri pun belum tentu lepas. Bagaimana Allah tanya kita, kemudian Allah tanya isteri kita berkait dengan kita, Allah tanya anak kita berkait dengan kita. Sebab tu anak ni tambah-tambah anaknya 10. Kalau Allah tanya satu-satu ni macam mana? Baik sikit anak pula kan. Kalau macam tu baik seorang aja. Allah tanya seorang ni lepas, alhamdulillah. Ni tanya seorang lepas. Tanya seorang lagi. Tanya seorang lagi. Lepas tak kita? Macam mana?
Puan-puan pun akan ditanya. Kenapa anak perempuan-perempuan macam ni? Kenapa anak lelaki macam ni? Dia biasanya mak ni, kalau setengah ulama, mak ni ada kaitan apa dengan anak dia? Allah akan tanya akhlak anak dia. Kerana biasanya akhlak anak ni dia ikut mak dia. Tapi kalau yang besar-besar, solat, iman, atau Allah akan tanya ayah dia. Bab keimanan kepada Allah, bab solat, bab benda-benda besar, rukun-rukun Islam ni, yang besar-besar ni, Allah akan tanya ayah dia. Kenapa anak tak solat? Tapi kalau yang akhlak-akhlak ni, sebab biasanya anak ni dia ikut mak. Betul ya? Dia ikut ayah dia. Nak salahkan ayah semua tak boleh. Okeylah. Itulah tu sedikit secara umumnya. Baik, kita tidak dicipta dalam kehidupan di dunia untuk selama-lamanya. Ini kita faham. Maka senang pun tak akan berkekalan dan susah pun juga begitu. Tu kita kena faham. Ya, sedari hakikat ini wahai teman untuk kita melangkah melalui laluan bahagia. Okey, insya-Allah ya. Kemudian yang lain tu ada yang terakhir, kata-kata yang terakhir di sini. Jadi saya nak sebut di sini. Jadi saya nak fahamkan lagi sekali untuk saya, untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dalam keadaan kita bahagia, kadang-kadang kita sakit. Kerana dunia ni ada sihat dan sakit. Ya, dalam keadaan kita bahagia, kadang-kadang kita akan rasa sedih. Kerana hidup ni ada kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih. Tu jangan terkeliru. Jangan keliru. Saya tak bahagia ustaz kerana selalu sedih. Bahagia adalah bahagia, sedih adalah sedih. Sakit adalah sakit. Sebab tu saya ulang lagi sekali bahawa berapa ramai orang yang sakit tapi dia bahagia. Alhamdulillah ustaz, dengan sebab saya sakit ni, dulu saya pernah kena sakit ni, insaf saya ustaz. Lepas tu dia memulakan hubungan baik dengan Allah. Ada orang, ada kawan saya tu, malam tahun baru macam-macam ni. Malam tahun baru dia kata, saya ustaz dulu, saya malam tahun baru ni ustaz, saya pergi minum dengan kawan saya. Naik motor, minum. Ya, pukul 12 malam balik. Kawan saya tu accident, mati depan saya. Lepas tu jadi baik dia, insaf dia. Maknanya nak kena kawan mati dulu baru nak baik. Kalau kita yang mati, sebab tu Allah tak bagi kita, Allah bagi kita sakit, maka insaf kita. Lepas tu di sebalik sakit itulah bahagia, di sebalik sedih itulah ketenangan, tangisan tu. Okey lah. Allah. Jadi akhir sekali dia tulis dalam buku ni lah, kebahagiaan hakiki seorang manusia tersimpan dalam penzahiran makna dan hakikat insan ini. Sesiapa yang mencari bahagia pada tempatnya pasti menemuinya. Di mana tempat mencari bahagia? Hubungan kita dengan Allah. Waktunya yang terbaik waktu malam, kita bangun mencari hubungan kita dengan Allah. Itulah hakikat bahagia. Okay, boleh insya-Allah ya. Ada soalan ni? Okay, silakan. Yang tadi tu macam suami tu dia tahu yang waktu dia makan apa semua dah selesai. Kalau ibu dengan anak, saya akan anak tu bagi ibu yang boleh juga. Boleh juga kita bagi anak, tapi kadang-kadang dia ada kaedahnya. Kaedahnya ialah kadang-kadang kita kena selesaikan urusan kita dulu, baru kita selesaikan urusan yang lain. Ada juga kaedah tu. Kalau urusan kita tak selesai, macam mana kita nak selesaikan masalah gitu? Kalau kita lapar, nak bangun pun tak boleh, nak memasak, nak kita makan dululah. Bila-bila ada tenaga, kita pun memasak dan hidangkan kepada anak isteri. Gitulah. Ya. Lepas tu kita dah cari-cari kan, kita pun dah ada kat depan, dia pun dah itu. Kita makan aja lah. Tapi Syekh ni dia nak ajar kita, antara perkara yang kita kena tahu dulu ialah kita selesaikan urusan. Maknanya bila mana kita bawa balik makanan tu, selagi mana kita tak tengok anak isteri kita duduk dan makan, kita tak selesai lagi urusan tu rupanya. Jadi kita kena selesai dulu. Okey, makanan dah ada, dia dah bangun, kok dia tak boleh bangun. Kita ingatkan dia duduk dalam bilik, dia tak boleh bangun ke dia apa, pergi tengok dia macam mana, letakkan dia tu, dia makan, barulah kita mula makan. Atau dengan kata lainnya, kita dengan dia makan berjemaah. Jangan kita pulun dulu baru kita bagi kat dia kan. Tu suami. Dia nak ajar kita supaya tanggungjawab. Kehidupan ni bukan mudah kalau ditanya oleh Allah. Baik, selesai dulu. Segala soalan-soalan yang Allah nak tanya kita tu, kita cuba senarai dulu, agak-agak kita selesaikan dulu. Harap-harap akhirat nanti dah tak banyak dah soalan. Okey ya. Kita ni berapa banyak soalan ni? Saya ingatkan mengaji dengan Habib Omar, dia kata apa? Allah ni kalau dia tanya satu-satu soalan pada kita, dia hisap sungguh-sungguh, tak ada seorang pun di kalangan kita yang lepas. Contoh kita belajar satu kitab, ya,
Setiap kitab ni, setiap muka surat dia adakan soalan. Agak-agak kita boleh jawab tak semua. Sebab tu belajar kitab ni, sebab tu kami dulu masa di Mesir dulu, dia di Mesir, kuliah tak wajib. 2 minggu nak exam, barulah penuh. Kita tengok dewan. Kenapa dewan ni penuh ni? Tengok 2 minggu nak exam. Memang dia orang datang. Datang tanya apa? Tanya silibus. Doktor, yang mana nak masuk exam? Kamu baca muka surat 1 hingga 10. Okey, tengok yang tengah pula. Muka surat 40 hingga 50. Okey, tengok yang akhir pula. Muka surat 100 hingga 150. Okey, akhir sekali muka surat 200 hingga 215. Tu masuk periksa. Pulun macam tu. Tapi kalau setiap muka surat ni, tapi ada seorang doktor tu, apa soalan dia? Tajuk depan ni pun dia tanya soalan. Kamu, apa tajuk kitab yang kamu baca? Kita tahunya kitab tauhid ataupun kitab fiqh. Apa tajuk dia? Macam kitab yang kita baca ni, Subulul Ihsan fi arba'ina hadisan an sa'adatil insan. Siapa pernah hafal tajuk kitab ni panjang ni? Yang kedua, dia tanya soalan yang kedua, ni tajuk ni 20 markah. Siapa pengarang dia? Rupa-rupanya siapa pengarang? Yang mengajar kita itulah pengarang. Kita pun tak tahu siapa yang mengajar kita. 20 markah tak boleh nak jawab. Tu kadang-kadang ada. Kemudian dia tanya soalan apa lagi? Dalam muqaddimah. Tadi, muqaddimah apa tadi? Sebelum kita mengaji ni, ada muqaddimah. Muqaddimah apa tadi? Apa? Cuba jawab soalan. Mana kita? Jangan merajuk. tak ada tu saya tambah macam tu kan. Tajuk dia. Depan ni dia tanya soalan. Depan ni saja 60 markah. Satu soalan tak boleh nak jawab. Dalam ni 40. Dalam ni. Tu di Azhar dulu. Sebab tu ramai yang tak lulus. Dia bukan dia tahu. Dia tahu kita dah baca dalam ni. Cuma jarang orang baca tajuk. Buku ni ada berapa bab dia tanya. Tulis. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Itu soalan periksa tahu. Mana tahu ada berapa bab. Wallahualam. Ada soalan lain ke? Soalan lain. Kita ni dah habis dah masa kan. Malam ni, hari ni dia tajuk umum. Tapi boleh faham bahagia insya-Allah ya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi saya, tuan-tuan dan puan-puan, anak cucu kita, anak isteri kita faham apa makna bahagia, iaitu memakmurkan hubungan kita dengan Allah. Solat banyak, baca Quran banyak, berzikir banyak, bangun malam banyak, puasa banyak, makmurkan, itulah bahagia. Yang kedua, di mana tempat bahagia? Hanya pada Allah. Jangan cari bahagia pada suami, jangan cari bahagia pada isteri, jangan cari bahagia pada anak-anak. Berapa ramai orang yang harap anaklah membahagiakan dia, tapi dia derita dengan anak dia. Berapa ramai orang yang harapkan suami yang bahagiakan dia, tapi suami itulah yang deritakan dia. Berapa ramai orang yang harapkan isteri dia bahagiakan dia, tapi isteri itulah yang kecewakan dia. Tapi kalau kita cari bahagia dengan Allah, Allah bahagiakan kita, kita boleh bahagiakan anak isteri kita. Kerana hanya orang yang bahagia boleh membahagiakan orang lain. Tak payah bohong, ya. Saya sanggup bahagiakan suami saya walaupun saya dalam derita. Bohong. Kalau dengan suami kita nak mengharapkan apa? Mengharapkan kemaafan daripada dia, redha dia. Sebab tu sebelum tidur abang redha dengan saya ya. Ya, saya redha dengan awak. Selesai. Syurga kita. Jangan harapkan bahagia dengan dia pun derita. Tak adalah, bukan derita, tak adalah. You gembirakan I boleh. Mana boleh I gembirakan you? I pun sedang sedih. Dia pun sedang sedih mak dia meninggal. Kan? Betul ya? Wallahualam. Okey, setakat tu boleh ya? Okey ke tajuk hari ni? Okey lah.
Okey, okey. Moga-moga saya dengan tuan-tuan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allah marzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, apa yang kami belajar pada pagi ini ya Allah, Kau berilah kefahaman kepada kami semua ya Allah, sebagaimana Kau berikan kefahaman bahagia kepada para nabi-Mu ya Allah, khususnya nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hifzal mursalin, ya Allah, apa yang kami belajar pada pagi ini ya Allah, Kau berilah kekuatan hafazan, ingatan kepada kami sebagaimana Kau berikan kekuatan hafazan kepada para mursalin, pada Rasul-Mu ya Allah. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, ya Allah, Kau ilhamkan kepada kami kefahaman-kefahaman yang benar ya Allah, sebagaimana Kau berikan ilham yang benar kepada para malaikat-malaikat-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau berikanlah juga kepada kami ya Allah, rezekikanlah kepada kami keluasan ilmu ya Allah, kedalaman ilmu ya Allah, kemanfaatan ilmu ya Allah, sebagaimana Kau berikan kepada para aulia, kepada para wali-Mu ya Allah. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.